Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan teruskan dengan elemen yang kelima dalam pembentukan sebuah meeting yang sah di sisi undang-undang, iaitu yang kelima kita ada proxy. Proxy ataupun bahasa Melayu juga dikenali sebagai proxy dan juga wakil. Apa yang awak kena tahu dalam proxy ni? Apakah yang dimaksudkan dengan proxy? Proxy is a person who has been authorized by a member to attend the meeting on his behalf. Proxy adalah satu individu yang telah dilantik oleh seorang ahli untuk menghadiri mesyuarat mewakili pihaknya. So anda kata ada seorang ahli tu dia tak dapat hadir mesyuarat. Apa yang ahli itu boleh buat? Dia boleh melantik seorang proxy untuk wakilkan tempat dia dalam mesyuarat tersebut. Under Companies Act 2016, a member can appoint anyone to be his proxy. So di bawah Akta baru, bawah Akta Syarikat 2016, seorang ahli boleh melantik sesiapa sahaja untuk menjadi proxy ataupun wakil dia. So di bawah Akta baru kita beri kebebasan kepada seorang ahli jika dia tak dapat hadir mesyuarat untuk dia lantik sesiapa sahaja untuk menjadi wakilnya. Seksyen yang terlibat untuk proxy adalah Seksyen 334 Akta Syarikat 2016. Tengok subsection 1. A member of a company shall be entitled to appoint another person as his proxy to exercise all or any of his right to attend, participate, speak and vote at a meeting of the members of the company. Seorang ahli syarikat boleh dan layak untuk melantik seorang orang lain sebagai wakilnya untuk menguasakan semua ataupun apa-apa haknya untuk menghadiri, menyertai, bercakap dan mengundi dalam satu mesyuarat ahli syarikat tersebut. So daripada subsection 1, section 334 subsection 1, kita dapat faham yang seorang ahli syarikat dia layak untuk melantik seseorang yang lain sebagai wakil dia untuk kuasakan haknya untuk menghadiri, menyertai, bercakap dan mengundi dalam satu mesyuarat syarikat. Itu subsection 1. Subsection 2, 334 subsection 2. In the case of a company having a share capital, a member may appoint more than one proxy in relation to a meeting, provided that the member specifies the proportion of the members' shareholdings to be represented by each proxy. So in this case, you can refer to section 294 subsection 2B and section 334 subsection 2. Bawah subsection 2, section 334 subsection 2, dia menyatakan untuk satu syarikat yang mempunyai share capital ataupun modal share. Apa yang berlaku? Seorang ahli boleh melantik lebih daripada satu orang proxy yang berkaitan dengan mesyuarat, dengan syarat provided that the member specifies the proportion of the members' shareholdings to be represented by each proxy. Dengan syarat ahli itu dia menyatakan ataupun dia menspesifikkan. Berapa jumlah proportion share yang patut dipegang ataupun share yang patut diwakili oleh setiap proxy. Subsection 2 ini berlaku andai kata dalam satu syarikat yang ada modal share, ada wakil itu ada lebih daripada seorang. Ahli itu melantik lebih daripada satu orang proxy. So apa yang berlaku? Wakil itu dia kena spesifikkan berapa bilangan saham yang dipegang oleh setiap proxy. Bilangan
saham yang dipegang oleh setiap proksi. Contoh, sebagai contoh, tengok kat bawah ni. Example, Mr. Gerald. Encik Gerald memegang 100,000 share di dalam syarikat. If he is unable to attend the meeting, kalau Encik Gerald yang memegang 100,000 share dalam syarikat itu tidak boleh menghadiri mesyuarat, he may appoint 2 proxies to represent him. Dia boleh melantik lebih daripada seorang. So dalam situasi ini dia melantik 2 orang wakil ataupun 2 orang proxy yang untuk mewakili dia dalam mesyuarat tadi tu, iaitu Mr. Kenny dan juga Mr. Logan. He has to apportion his shares to each of the proxy. So Mr. Gerald yang memegang 100,000 share tadi tu, dia tak dapat hadir meeting. Dia buat keputusan untuk melantik 2 orang proxy, iaitu Mr. Kenny dan juga Mr. Logan. So Mr. Kenny dan juga Mr. Logan. So apa yang Mr. Gerald kena buat? He has to apportion his shareholding to each of the proxy. Dia kena bahagikan. Dia kena bahagikan pemilikan saham dia kepada setiap proxy. So dalam ni dia kena spesifikkan lah. Setiap daripada wakil tu berapa banyak yang wakil tu pegang. So contoh Mr. Gerald dia cakap, Mr. Kenny, you akan mewakili 60,000 share. Untuk Mr. Logan pula, you akan wakil 40,000 share. So Mr. Kenny 60,000, Mr. Logan 40,000. So ini yang dimaksudkan oleh subsection 2 bawah section 334, yang mana dalam satu syarikat yang mempunyai modal share, jika seorang ahli itu ada share dan dia tak dapat hadir meeting, dia boleh melantik lebih daripada seorang wakil. Tapi bila dia lantik wakil tadi tu, dia kena bagi tahu berapa banyak share yang dipegang oleh setiap ahli yang dilantik. So Mr. Gerald dalam ni dia pegang 100,000 share, dia tak dapat hadir meeting. Dia minta Mr. Kenny dan Mr. Logan jadi proxy dia. Mr. Kenny akan pegang 60,000, Mr. Logan pegang 40,000. Hanya berlaku dalam situasi yang mana syarikat itu mempunyai share capital. So kalau syarikat itu ada share capital dan wakil dia memilih untuk lantik seorang sahaja proxy, so tak payahlah kita nak bagi tahu seorang tu pegang berapa banyak share. Sebab dia seorang je, kita assume semua share itu dia yang pegang. Proxy, apa lagi kena tahu pasal proxy? So members of a meeting are eligible to appoint a proxy in their absence. Seorang ahli mesyuarat adalah layak untuk melantik melantik proxy, mewakili mereka jika mereka tidak dapat hadir. A member in the case of being incapable to attend a meeting and who is eligible to vote may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on his or her behalf. So ahli tadi, jika dia tidak dapat menghadiri mesyuarat, incapable to attend a meeting, dan pada masa yang sama dia layak untuk mengundi, who is eligible to vote, layak mengundi, tapi dia tak dapat hadir mesyuarat. Apa yang dia perlu buat? Dia boleh may appoint a proxy in writing. Dia boleh melantik seorang proxy secara bertulis, lantik seorang wakil secara bertulis untuk menghadiri mesyuarat dan vote on his or her behalf. Dan proxy tadi tu akan mengundi, mewakili pihak ahli yang tak dapat hadir tadi. So contohnya A tak dapat hadir dalam satu mesyuarat, tapi A ada kuasa mengundi. So apa yang A buat? A akan lantik B sebagai proxy ataupun wakil kepada A. Yang mana B tadi ni, dia akan mendapat kuasa mengundi A. So B akan mengundi mewakili A.
A dalam mesyuarat yang A tak boleh hadir tadi. Okay. Alright. So bawah section 334/3, bawah section 334/3, the appointment of proxy should be made. Okay, pelantikan proxy itu harus dibuat. Yang pertama, at least 48 hours prior to the meeting for voting purposes. Sekurang-kurangnya 48 jam sebelum meeting, sebelum mesyuarat untuk tujuan mengundi. Alright. Okay, 48 jam sebelum mesyuarat untuk tujuan mengundi kena lantik seorang proxy. Okay. Yang kedua, B, at least 24 hours prior to the meeting for polling purposes. Sekurang-kurangnya 24 jam sebelum mesyuarat untuk tujuan polling. Okay ya. So ingat, kalau nak lantik proxy, kalau meeting awak itu untuk tujuan mengundi, kena lantik awak punya wakil itu sekurang-kurangnya 48 jam sebelum mesyuarat. Kalau meeting awak untuk tujuan polling, awak kena lantik proxy sekurang-kurangnya 24 jam. Okay. Apa lagi dia kata? Under section 336, bawah section 336, a proxy may be elected to be the chairman of a meeting of members by a resolution of the company unless expressly prohibited in the constitution. Di bawah section 336, seorang proxy ataupun seorang wakil tadi boleh dipilih. Boleh dipilih untuk menjadi chairperson, pengerusi. Pengerusi apa? Pengerusi mesyuarat ahli melalui satu resolusi syarikat, melalui satu ketetapan syarikat. So bawah section 1336, okay, seorang wakil atau proxy tadi boleh dipilih untuk menjadi pengerusi mesyuarat, okay, melainkan secara jelas dilarang oleh perlembagaan syarikat. Secara nyata dilarang. Kalau memang perlembagaan syarikat itu melarang proxy untuk menjadi wakil, kalau perlembagaan syarikat itu melarang proxy ataupun wakil tadi menjadi pengerusi syarikat, memang tak boleh lah. Okay, tapi kalau syarikat tak larang, tak ada larangan di bawah perlembagaan, bawah constitution, maka proxy tadi boleh dilantik menjadi pengerusi ataupun chairperson untuk satu mesyuarat. Section 294/1, okay, proxy shall be entitled to vote on a show of hands provided he is the only proxy appointed by the member. Okay, wakil yang dilantik tadi, proxy, adalah layak untuk mengundi secara mengangkat tangan. Okay, ya, angkat tangan. Secara mengangkat tangan. Mengangkat tangan, show of hands. Dengan syarat, provided that he is the only proxy appointed by the member. Dengan syarat dia sahaja seorang wakil yang dilantik oleh ahli yang tak dapat hadir tadi tu. So contoh A tak dapat hadir, okay, A lantik B untuk jadi wakil dia. Maka B tadi di sini dia layak untuk mengundi secara show of hands ataupun mengangkat tangan. Sebab dia sahaja seorang wakil ataupun proxy daripada A. Bawah section 294/2, okay, apa yang dinyatakan, if the members has appointed more than one proxies, kalau ahli itu lantik lebih daripada seorang wakil. Contoh A sekarang ni dia lantik C juga jadi wakil dia. C. Ada dua orang wakil lah, B dengan C. Apa yang berlaku? Then his proxies are not entitled to vote by show of hands. Maka wakil-wakil A tadi, A dan B dan C tadi, tidak layak untuk mengundi secara mengangkat tangan. Tidak layak. Okay. But only entitled to vote on polling.
tapi hanya layak untuk mengundi secara polling sahaja. Tu yang dinyatakan bahawa Seksyen 294. 294/1 menyatakan proksi boleh mengundi, wakil boleh mengundi secara mengangkat tangan dengan syarat dia sahaja seorang wakil yang dilantik. Tapi kalau lebih daripada seorang wakil, contohnya ada 2 orang wakil yang dilantik oleh ahli, maka wakil-wakil tadi tidak layak untuk mengundi secara show of hands, tak layak mengundi secara mengangkat tangan, tapi layak untuk mengundi dari sudut ataupun menggunakan kaedah polling. Nanti kita akan tengoklah polling macam mana ya. Right. Termination of proxy. Okey, kita nak tamatkan. Okey, jawatan proxy tadi tu kita nak bubarkan. Okey. Bubarkan jawatan dia sebagai proxy ataupun sebagai wakil. Okey. Awak boleh refer Seksyen 338 Akta Syarikat 2016. The notice of the termination should be received by the company before the commencement of the meeting. So, andai kata awak melantik seorang proxy, kemudian awak nak tamatkan tugas dia sebagai seorang proxy, awak kena buat apa? Awak kena bagi notice of termination. Notice of termination. Notice pembubaran jawatan. Okay, dan notis tadi hendaklah diterima oleh syarikat sebelum mesyuarat dimulakan. Okay, ya. Sebelum mesyuarat dimulakan. Right. So, also if the proxy dies or becomes of unsound of mind before the meeting, his appointment will also be automatically terminated. Jika wakil tadi meninggal dunia ataupun menjadi tidak sempurna akal sebelum mesyuarat, maka pelantikan dia juga akan secara automatiknya ditamatkan. Okay, so kalau lah kata awak lantik seorang proxy awak meninggal dunia ataupun menjadi tidak sempurna akal sebelum mesyuarat diadakan, maka pelantikan proxy tadi secara automatiknya ditamatkan. Okay. Yang seterusnya, Section 338, Section 338 also provides that the notice or removal or termination of the proxy will not affect the, okay, Section 338 menyatakan bahawa notis pembubaran ataupun peletakan jawatan proxy tadi tidak akan memberi kesan yang pertama, the constitution of the quorum of the meeting, pembentukan quorum dalam satu mesyuarat. Yang kedua, the validity of anything he did as chairperson of a meeting, keabsahan apa-apa yang dinyatakan sebagai seorang pengerusi mesyuarat. So, katalah okay, B tadi dilantik sebagai seorang proxy dan dia juga dilantik sebagai pengerusi mesyuarat. So, right, B jalankan tugas dia sebagai pengerusi mesyuarat, kemudian dia ditamatkan jawatan. Ada notice of termination diberikan kepada B. So, apa-apa perkara yang dicakap dalam mesyuarat sebagai seorang pengerusi itu masih lagi dianggap sah di sisi undang-undang, tak mengganggu walaupun kita dah alihkan, kita dah bubarkan dia daripada jawatan seorang proxy. Yang ketiga, the validity of a poll demanded by him at a meeting, keabsahan satu polling yang dituntut olehnya dalam satu mesyuarat. Okay, so katalah kalau macam proxy itu dia menuntut supaya satu polling diadakan dalam satu mesyuarat, permohonan dia itu masih lagi dianggap sah walaupun kita bubarkan dia daripada jawatan seorang proxy. Dan yang terakhir, the validity of the vote exercised by him at the meeting, keabsahan undi yang dibuat olehnya dalam satu mesyuarat. So, kalaulah awak lantik seorang proxy, okay, proxy awak itu ada kuasa mengundi. So, dia pun mengundi. Dan tak lama lepas tu awak bubarkan dia daripada jawatan seorang proxy tadi, maka undi dia tadi masih lagi dianggap sah.
So ada 4 perkara lah yang masih lagi dianggap sah walaupun proksi itu telah ditamatkan jawatannya. Yang pertama, pembentukan quorum dalam satu mesyuarat. Yang kedua, keabsahan jawatan dia sebagai pengerusi mesyuarat. Yang ketiga, keabsahan polling yang dituntut oleh dia semasa mesyuarat. Dan yang keempat, keabsahan undi yang dibuat olehnya dalam mesyuarat. Ianya tak akan mengganggu walaupun proksi itu telah tamat jawatan. Yang keenam, elemen yang keenam awak akan belajar adalah berkenaan dengan quorum ataupun bahasa Melayu ni quorum. Apa itu quorum? What is quorum? Kita baca dekat sini. Quorum is defined as the minimum number of members that must be present before a meeting can be started. Quorum didefinisikan sebagai nombor minimum ahli yang harus hadir sebelum satu mesyuarat boleh diadakan. Ya, katanya kalau awak nak buat satu mesyuarat, awak kena setkan berapa minimum ahli yang awak nak dalam mesyuarat tadi. So, minimum ahli itulah yang kita kenali sebagai quorum. It is a minimum level of attendance before an official meeting can take place. Ianya adalah satu tahap minimum kehadiran sebelum satu mesyuarat rasmi boleh berlaku. Kita dah set dah, okey, mesyuarat hari ni saya nak sekurang-kurangnya 30 orang. So 30 orang tadilah kita akan anggap sebagai quorum, minimum nombor. Okay, kenapa kita nak buat quorum? The purpose of the quorum is to give decisions made by a quorum enough authority in order to allow binding action to be conducted. Kenapa kita buat quorum? Tujuan quorum dibuat adalah untuk memberikan satu keputusan, okay, yang dibuat oleh quorum tadi tu mendapat enough authority, mendapat kuasa sepenuhnya. Okay, kuasa sepenuhnya in order to allow binding action to be conducted, untuk membolehkan satu tindakan yang sah dijalankan. Okay, awak bayangkanlah kalau awak buat meeting tak cukup orang, awak keluarkan satu keputusan. Keputusan awak itu dianggap tidak sah ataupun kita kata tak mengikat. So sebab apa kita perlu ada quorum? Sebab kita nak pastikan keputusan yang kita buat semasa mesyuarat tadi tu dia ada enough authority, ada bidang kuasa sepenuhnya untuk membolehkan satu tindakan yang mengikat dijalankan. Okay, contoh, okay, example, contoh, company A has 100 members. Syarikat A mempunyai 100 orang ahli. The company constitution provide that the quorum for meeting is for 40 members. So syarikat A ada 100 orang ahli. Perlembagaan syarikat menyatakan, okey, quorum ataupun minimum nombor, okey, minimum ahli yang kena ada untuk meeting adalah 40 orang ahli. So at least 40 members must be present in order to convene a meeting in company. So sekurang-kurangnya 40 orang ahli kena hadir, okay, untuk menjalankan satu mesyuarat dalam syarikat A. Itulah yang dimaksudkan dengan quorum. Quorum adalah nombor minimum ahli yang perlu hadir sebelum satu mesyuarat boleh diadakan. Kalau tak cukup quorum, berkemungkinan mesyuarat itu tidak sah. Section yang berkaitan dengan quorum. Okay. Section yang berkaitan, yang pertama kita tengok section 328(1) dan (2) Akta Syarikat 2016. In the case of a company having only one member personally present at a meeting shall constitute a quorum. Dalam satu kes, okay, yang mana dalam satu hal keadaan yang mana syarikat itu hanya mempunyai satu orang ahli. Dia ada seorang je, ahli syarikat dia seorang saja. Okay. One member personally present at a meeting shall constitute a quorum. So, awak bayangkan satu syarikat yang mempunyai satu sahaja seorang ahli, maka seorang ahli itulah akan membentuk quorum. Dia seorang je lah. Memang minimum nombor dia satu sebab dalam syarikat dia ada seorang sahaja ahli. Okay, itu bawah section 328(1).
Okey. Tu untuk syarikat yang mempunyai satu ahli sahaja. So satu ahli itulah akan menjadi quorum. Untuk syarikat tadi. Bawah section 328/2. Okey. 328/2, apa yang dinyatakan? In any other case, dalam hal-hal lain, two members personally present at a meeting or by proxy shall be a quorum unless a higher number is specified in the constitution. Dalam kes-kes lain, maksudnya yang mana syarikat lebih daripada satu orang ahli. Okay, Untuk syarikat yang lebih daripada satu orang ahli, maka berapa orang quorum yang diperlukan? Okay, 2 members, 2 orang ahli personally present at the meeting. 2 orang ahli yang kena hadir secara peribadi di dalam mesyuarat or by proxy ataupun melalui wakil shall be a quorum, hendaklah menjadi satu quorum. So untuk syarikat yang boleh mempunyai lebih daripada seorang ahli, berapa orang quorum yang kita nak? 2 orang ahli ataupun wakil. Okay. Sekurang-kurangnya 2 orang. Unless, melainkan a higher number is specified in the constitution, ataupun melainkan satu nombor yang lebih besar dinyatakan dalam perlembagaan syarikat. Secara asasnya section 328/2 menyatakan untuk syarikat yang lebih daripada satu orang ahli, berapa orang quorum dia nak? 2 orang, sama ada secara ahli ataupun secara wakil. Tapi kalau perlembagaan syarikat dia nak nombor yang lagi tinggi, awak kena ikut kepada perlembagaan syarikat. So bawah section 328/1 kita tahu, kalau company itu, kalau syarikat itu ada seorang sahaja ahli, maka satu orang ahli itulah akan membentuk quorum. Tapi section 328/2, kalau syarikat itu mempunyai lebih daripada satu orang ahli, berapa orang quorum dia nak? 2 orang, sama ada secara ahli ataupun secara wakil. Tapi kalau perlembagaan syarikat dia kata dia nak lebih daripada 2 orang, dia nak nombor yang lagi tinggi, boleh dibenarkan. Section 328/3, for the purpose of constituting a quorum, untuk tujuan membentuk satu quorum, one or more corporate representative appointed by a corporation shall be counted as one member. Untuk tujuan membentuk quorum, satu atau lebih wakil korporat yang dilantik oleh perbadanan akan dianggap sebagai satu ahli. B, one or more proxies appointed by a person shall be counted as one member. Satu atau lebih wakil yang dilantik oleh seorang ahli syarikat hendaklah dianggap sebagai satu orang ahli. So macam mana section 328/3 ini berfungsi? Dia kata contohnya, kalaulah satu syarikat itu dia melantik 3 orang corporate representative. Contoh dia lantik 1 ataupun lebih. Dalam ni kita katalah contoh 3. Maka 3 orang corporate representative ini akan dianggap sebagai satu ahli untuk tujuan quorum. Dia tak akan kira satu-satu. Dia akan kata 3 ni bersekali, awak adalah satu ahli untuk tujuan satu quorum. Sama juga dengan B. Contohnya macam A tadi, A tak dapat hadir mesyuarat. Apa A buat? A lantik B dan A lantik C. B dan C sebagai wakil dia. Apa yang berlaku?
maka B dan C ini akan dianggap sebagai satu orang ahli untuk tujuan pembentukan quorum. Walaupun ada 2 orang wakil, tapi kita akan anggap dia sebagai satu orang ahli. Okay, untuk tujuan pembentukan quorum. Okay. Right. Bawah section 328.5, if within half an hour from the meeting appointed for the meeting, a quorum is not present. Okay. Jika dalam masa setengah jam daripada masa yang diperuntukkan untuk mesyuarat itu, satu quorum tidak hadir ataupun tak cukup. Okay, right. Apa yang berlaku? The meeting, okay, A, if convened upon the requisition of members, shall be dissolved. Okay. Jika mesyuarat itu dibuat atas permintaan ahli, tapi quorum tak cukup. Contoh meeting start pukul 9. Okay. Tunggu sampai 9.30. Macam contoh kita kata quorum kena ada 40 orang. Okay. Meeting patutnya start pukul 9, tapi tunggu sampai 9.30 tak cukup 40 orang. Apa yang berlaku? Kalau meeting itu adalah meeting members, okay, mesyuarat yang diminta oleh ahli-ahli, maka meeting itu akan dibubarkan. Mesyuarat dibubarkan. Okay, alright. Itu bawah A, section 328.5 A. Yang seterusnya B, apa yang berlaku? In any other case, kalaulah meeting itu bukan meeting ahli, bukan meeting yang diminta oleh ahli. Contohnya meeting ahli lembaga pengarah, board of directors meeting. So katalah kalau tak cukup quorum juga, okay, apa yang berlaku? Bawah situation B, okay, shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. Okay, katalah kalau tak cukup quorum, okay, awak nak buat board of directors meeting, tunggu sampai setengah jam, quorum tak cukup. Okay, apa yang berlaku? Maka board of directors meeting tadi tu boleh ditunda. Okay, ditunda ke hari yang lain, hari yang sama, minggu hadapan di tempat yang sama dan waktu yang sama. Contohnya macam hari ni kan. Hari ni hari Ahad 5 Disember. Okay, patutnya meeting bermula pukul 10 pagi. Okay, meeting untuk ahli lembaga pengarah. Okay, tunggu sampai 10.30, quorum tak cukup. Apa yang berlaku? Maka meeting itu kita tak boleh bubarkan. Kita akan tunda dia kepada hari yang sama minggu hadapan. So hari ni 5 hari bulan, kita akan tundalah minggu depan 12 hari bulan, waktu yang sama, tempat yang sama, pukul 10 di tempat yang ditetapkan. Ataupun or to such other day and at such other day and at such other times as place as the directors may determine. Ataupun awak boleh tunda kepada hari yang lain, pada waktu yang lain dan tempat yang lain seperti mana pengarah-pengarah tentukan. Okay, ya. So section 328.5 A cakap kalau meeting itu adalah meeting members, meeting ataupun mesyuarat ahli, tak cukup quorum dalam masa setengah jam, batalkan meeting tadi tu. Kalau bawah section 328.5 B dia kata kalau meeting itu bukan meeting members, contohnya meeting board of directors, tak cukup quorum, kita akan tunda dia ke minggu hadapan, hari yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Melainkan director dia dah decide, kita buat hari lain, waktu lain, tempat yang lain. Bergantunglah kepada directors tadi. Okay. Alright. Section 328.4. Okay, apa dia kata? The quorum should be present at the start of the company meeting. However, it is not necessary to maintain the quorum throughout the meeting. Quorum tadi, okay, kena hadir pada permulaan mesyuarat syarikat. Walau bagaimanapun, adalah tidak perlu untuk mengekalkan quorum sepanjang
syarikat. Okay. Sepanjang mesyuarat syarikat. Contoh bawah section 328 ni kan, dia kata quorum 40 orang. Okay, 40 orang kena ada sebelum mesyuarat syarikat boleh dimulakan. So masa nak start mesyuarat tadi tu kena cukup 40 orang ni. Okay, quorum should be present at the start of the company meeting. Okay. Contohnya mesyuarat dah berlangsung selama 1.5 jam. Okay, alright. Okay, tak perlu kekalkan dah bilangan quorum. So maybe dah boleh jadi 30 orang dah. Maybe lagi 10 orang tu ada hal lain. Okay, diorang keluar daripada meeting. Dibenarkan asalkan pada start tadi tu, pada permulaan meeting cukup 40 orang. Okay, bila dah start meeting, okay, dah bincang, tak perlu kekalkan bilangan quorum. Okay. However, if the quorum is required at the commencement of meeting is 2%, then it must be maintained throughout the meeting. There cannot be a meeting of 1%. Tapi kalau quorum yang diperlukan dalam mesyuarat tadi tu adalah 2 orang. So daripada mula sampai habis kena kekalkan 2 orang. It must be maintained throughout the meeting. Kena kekalkan 2 orang tu. Okay, contoh syarikat tu dia kata okay, quorum kena ada 2 orang baru boleh start meeting. So 2 orang tu pun datang lah. Okay, datang. Tapi yang 2 orang tu dia kena kekal sampai habis meeting. Okay, ya? Kenapa? There cannot be a meeting of 1%. Tidak boleh ada mesyuarat 1 orang sahaja. Mesyuarat kan lebih daripada seorang. So kalaulah quorum itu awak dah set 2 orang, okay, 2 orang datang, tiba-tiba lepas setengah jam seorang tu nak balik dah. Nak mesyuarat apa seorang-seorang kan? Sebab tu dia kata kalau meeting itu, okay, quorum dia set 2 orang, 2 orang kena memang dah ada daripada mula sampai habis. Kalau lebih tak apa. Macam ni 40 orang, tak apa. Lebih daripada 2 orang. Okay, dia kena cukup pada awal permulaan meeting tu, tapi lepas meeting tu dah boleh kurang dah. Okay, alright. So elemen yang seterusnya yang perlu ada dalam satu mesyuarat adalah elemen yang ketujuh, iaitu voting ataupun undian. Okay, apa maksud undian? Kita tengok. Voting means formally expressing opinion or wish in response to a proposed decision or as an indication of approval or disapproval of proposal or candidate for office. Undian bermaksud secara formalnya menyatakan pendapat ataupun keinginan yang memberi respon kepada satu keputusan yang dicadangkan ataupun sebagai satu indikasi ataupun petunjuk sama ada kita setuju ataupun tidak bersetuju dengan satu cadangan ataupun satu calon untuk kedudukan tersebut. So kiranya voting ini ataupun undian ini adalah satu cara secara formal kita nak tunjukkan kita punya opinion, pendapat ataupun kita punya keinginan kita, wish. Yang mana ianya memberi respon kepada satu keputusan yang dicadangkan. Okay, ataupun voting ini, undian ini adalah satu indikasi ataupun petunjuk. Indikasi, petunjuk. Okay, sama ada kita setuju ataupun tidak setuju dengan satu cadangan ataupun dengan satu calon dalam kedudukan tersebut. Okay. Untuk voting, okay, ada beberapa section yang kita akan refer dalam Akta Syarikat 2016. Okay. Yang pertama kita tengok secara umum dulu. Okay, section 293, section 293, the general rules on voting. Okay. Refer subsection 1, unless otherwise provided in the constitution, melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam perlembagaan. A company having a share capital, satu syarikat yang mempunyai share capital ataupun modal share. Okay, apa yang berlaku? Rujuk subsection A, subsection 1, subsection A, subsection 1. Okay, apa yang dikatakan? On a vote on a written resolution, untuk undian yang melibatkan written resolution ataupun
ketetapan bertulis, apa yang akan berlaku? Every member shall have one vote in respect of each share or stock held by him. Setiap ahli akan mendapat satu undi yang berkaitan dengan setiap share dan juga stok yang dipegang oleh ahli tersebut. So berdasarkan subsection A1 ini kita dapat faham, okay, satu share, satu undi. Okay. Bergantung kepada individu tadilah, mestilah berkaitan dengan ketetapan bertulis sahaja, written resolution. So apabila undi melibatkan satu ketetapan bertulis, okay, setiap ahli akan mendapat satu undi mengikut kepada bilangan share dan stok yang ahli tersebut ada. So kalau dia ada satu share, satu undi. Kalau 10 share, 10 undi. Kalau 100 share, 100 undi. Itu subsection 293(1)(a)(1). Yang seterusnya, okay, 293 subsection A2. Apa yang dikatakan? If the voting is done by a show of hands, then each individual member has one vote. Okay. One member, one vote. Jika undi itu dilakukan secara show of hands ataupun mengangkat tangan. Okay, maka setiap individu mempunyai satu undi. So berdasarkan subsection 293(1)(a)(2), jika undi dilakukan secara mengangkat tangan, maka setiap ahli individu akan mendapat satu undi. Satu ahli, satu undi. Okay. Yang ketiga, okay, section 293(1)(a)(3) menyatakan, if the voting is done by polling, every member shall have one vote in respect of each share or stock. Okay. One share, one vote. Jika undi itu dilakukan secara polling, okay, bukan secara mengangkat tangan, secara polling, maka setiap ahli akan ada satu undi mengikut kepada setiap share dan stok yang dipunyai oleh ahli tersebut. So, satu share bersamaan dengan satu undi. Subsection A dengan 3 ini, subsection A, subsection 3 ini sama dengan subsection A, subsection 1. Satu share, satu undi. So, ini dilakukan jika undian itu dilakukan menggunakan kaedah polling. Right. Section 293(1)(b. Okay. In a case of a company not having a share capital, untuk hal keadaan di mana syarikat itu tidak mempunyai share capital ataupun modal share, maka every member shall have one vote. Setiap ahli akan mendapat satu undi. So, untuk syarikat yang tidak ada share capital, satu ahli akan mendapat satu undi berdasarkan section 293(1)(b. Okay. Dan yang seterusnya section 293(2). Okay. Only a member with a fully paid up share capital will have the right to vote. Hanya ahli yang mempunyai modal saham berbayar secara penuh sahaja mempunyai hak untuk mengundi. Modal saham berbayar penuh, fully paid up share capital. Hanya ahli yang telah membayar secara penuh sahaja share yang telah dilanggan dalam syarikat itu mempunyai hak untuk mengundi. Right. Voting method. Okay, cara untuk mengundi ada dua cara yang yang akan kita belajar. Okay, cara yang pertama adalah melalui voting by show of hands. Undi secara mengangkat tangan. Kita angkat tangan. Okay. So bila undi dilakukan secara mengangkat tangan,
it give one shareholder one vote. Okay. Dia akan memberikan setiap satu pemegang saham itu satu undi. Okay. Regardless of the number of shares that they hold. Tidak mengira berapa jumlah share yang pemegang saham itu ada. Tidak mengira. So, satu orang shareholder, one shareholder equal to one vote. Satu pemegang saham, satu undi. Okay, tak kisahlah berapa banyak share yang dipegang oleh pemegang saham tersebut. So, berdasarkan Seksyen 293-1-A-2, apa yang dikatakan? Voting by show of hands is the easier and quicker method. Undi secara mengangkat tangan ini adalah salah satu kaedah yang paling cepat dan mudah lah. As each member who is personally present is entitled to one vote. Kerana setiap ahli yang hadir secara peribadi adalah layak untuk mengundi tanpa mengira, regardless of number of shares that they have, tanpa mengira nombor ataupun bilangan share yang mereka ada. Satu shareholder, satu undi. Cara yang kedua adalah melalui polling. Voting by polling. Undian secara polling. Okey. Polling ni macam mana? Polling adalah semua jenis kaedah mengundi selain daripada mengangkat tangan. Ways other than show of hands. Selain undian yang dibuat secara mengangkat tangan, kita buat guna cara lain. Itulah yang kita panggil sebagai polling. Okay. Selalunya dalam syarikat, it is calculated by references to the number of shares held by members present at the meeting. So selalunya dalam syarikat, okay, polling ini undian dibuat melalui kiraan merujuk kepada nombor share ataupun bilangan share yang dipegang oleh ahli yang hadir dalam mesyuarat. So kalau voting by show of hands, kita tengok satu shareholder, satu undi. Tapi kalau melalui voting by polling, okay, kita akan tengok the total number of shares in the company. Okay. So kita akan tengok, okay, kalau shareholder A pegang 10, shareholder B pegang 20, shareholder C pegang 70, okay, shareholder D pegang 40. Kita akan tengok berapa jumlah share yang dipegang oleh ahli-ahli dalam syarikat tersebut. Kita akan totalkanlah bilangan share yang ada. Okay. This method of polling is commonly used. Okay. Cara mengundi melalui polling ini selalunya digunakan where it is impossible to obtain a clear result by voting on a show of hands. Okay. Selalunya kita gunakan kaedah polling ini bila mana adalah mustahil. Okay. Untuk mendapatkan satu keputusan yang jelas melalui undian mengangkat tangan. So kalau kita jalankan undian secara mengangkat tangan, okay, keputusan itu tidak berapa jelas. Okay. So apa yang berlaku, kita akan guna metod voting by polling. Okay. Section 330, okay, Section 330, apa yang dikatakan? At a meeting of members, di dalam satu mesyuarat ahli, a resolution put to the vote of the meeting, satu ketetapan yang diletakkan untuk undian dalam mesyuarat tersebut, shall be decided on a show of hands. Okay. So dalam satu mesyuarat ahli, okay, satu ketetapan yang kita nak undikan dalam mesyuarat tersebut hendaklah diputuskan melalui undi secara mengangkat tangan. Undi secara mengangkat tangan. Itu bahagian yang pertama lah, daripada sini sampai sini. Okay, dia kata dalam satu mesyuarat ahli, satu resolusi ataupun ketetapan yang hendak diundi dalam mesyuarat tersebut hendaklah diputuskan melalui undian secara mengangkat tangan, unless, melainkan, before or on the declaration of the result of the show of hands, melainkan sebelum atau semasa pengisytiharaan
keputusan undian secara mengangkat tangan tadi tu. Okay. A poll is demanded. Satu undian secara polling diminta. Oleh siapa? Ada 4 pihak yang boleh minta undian secara polling. Okay. So, secara kesimpulannya, Seksyen 330 ni menyatakan, okay, kalau ada resolusi ataupun ketetapan yang hendak diundi dalam satu mesyuarat ahli, okay, kena buat undian secara angkat tangan. Okay. Tapi melainkan, okay, sebelum ataupun semasa pengisytiharaan keputusan undi mengangkat tangan itu hendak dibuat, tiba-tiba ada pihak yang request ataupun demand untuk adakan polling, boleh dibenarkan. Okay. So ada 4 pihak berdasarkan Seksyen 330, 4 pihak yang boleh memohon, okay, kepada syarikat untuk kita buat voting melalui polling. Okay. Pihak yang pertama adalah chairman, pengerusi mesyuarat. Pihak yang kedua B, by at least 3 members present in person or by proxy. Sekurang-kurangnya oleh 3 orang ahli yang hadir secara persendirian ataupun secara wakil, boleh dibenarkan. Yang ketiga C, by any member, okay, mana-mana ahli present in person or by proxy, okay, mana-mana ahli yang hadir secara bersendiri ataupun melalui wakil, and representing not less than 10% of the total voting rights of all members having the right to vote at the meeting, dan mewakili tidak kurang daripada 10% hak mengundi, jumlah hak mengundi untuk semua ahli yang mengundi, yang mempunyai hak untuk mengundi dalam mesyuarat. Okay. Dan yang keempat di by any member, oleh mana-mana ahli holding shares, memegang saham not less than 10%, tidak kurang daripada 10% daripada total sum on paid up of all shares. Okay, dia memegang saham tak kurang daripada 10% daripada jumlah saham yang telah berbayar. So, untuk Seksyen 330 ni, saya ulang lagi sekali, awak dapat faham. Okay. Untuk satu ketetapan yang hendak diundi dalam satu mesyuarat, hendaklah diputuskan secara mengangkat tangan, melainkan sebelum ataupun semasa deklarasi keputusan undian itu dibuat, okay, ada pihak yang request buat polling. Okay, ada 4 pihak. Yang pertama adalah chairman, okay. Yang kedua adalah sekurang-kurangnya oleh 3 orang ahli yang hadir secara persendirian, okay, ataupun secara wakil. Yang ketiga oleh mana-mana ahli, okay, yang hadir secara persendirian ataupun melalui wakil, dan dia mewakili tidak kurang daripada 10% jumlah hak mengundi oleh semua ahli yang mempunyai hak untuk mengundi. Dan yang terakhir adalah oleh mana-mana ahli yang memegang saham tidak kurang daripada 10% daripada jumlah saham berbayar. So ini adalah 4 pihak yang boleh request polling. Yeah. Right. Can request polling. Right. So apa lagi yang kena faham pasal Seksyen 330? According to the Section 330 subsection 1, the demand for polling may be made at any time. Okay, menurut kepada Seksyen 330-1, tuntutan untuk adakan undian secara polling boleh dibuat bila-bila masa, okay, even on the declaration of the result of the vote carried out by a show of hand. Okay, walaupun semasa pengisytiharaan keputusan undian yang dijalankan melalui mengangkat tangan. Okay, so bila awak tak puas hati, okay, keputusan undian itu digunakan secara mengangkat tangan, awak tak puas hati dengan keputusan tersebut, awak boleh request polling dengan syarat awak termasuk dalam kalangan 4 kategori individu yang boleh request polling. Okay. This represents that a substantial shareholder may call for a vote on poll
if he finds that the majority of shareholders voted against his wishes. With one share, one vote under polling, his wishes may be fulfilled. Okay, so section 330 ni secara ringkasnya melambangkan satu pemegang saham yang utama, dia boleh minta untuk buat undian secara polling jika dia merasakan pemegang saham majoriti yang lain telah mengundi tidak mengikut kepada keinginan dia. So, disebabkan polling ini kita guna number of shares, kita refer kepada number of share yang dipegang oleh seseorang pemegang saham itu. Maka melalui kaedah polling lebih tepatlah. So, siapa-siapa yang dalam syarikat itu dia ada share yang banyak, so dia boleh kuat-kuasakan hak untuk mengundi itu melalui polling sebab hak dia lebih banyak. Kalau nak compare secara show of hands, awak akan dapat satu undi. Right, satu individu, satu undi. Right. Tapi kalau melalui polling, one individu, satu individu dia akan tengok berapa jumlah share yang dipegang oleh individu tersebut. So kalau share awak banyak dalam syarikat, maksudnya peratusan awak lebih tinggi untuk pengundian dalam situasi syarikat tersebut. Voting by proxy, adakah seorang wakil boleh mengundi? Kita tengok section 294(1). A proxy shall be entitled to vote on a show of hands. Seorang wakil dibolehkan untuk mengundi secara mengangkat tangan, provided that, dengan syarat, he is the only proxy appointed by the member. Dengan syarat dia sahaja seorang wakil yang dilantik oleh ahli tersebut. So section 294(1) menyatakan kalau seorang ahli melantik seorang wakil, wakil tersebut ada hak untuk mengundi secara mengangkat tangan. Dengan syarat dia sahaja wakil yang dilantik oleh ahli tadi tu. Bawah section 294(2), when a member entitled to vote on a resolution has appointed more than one proxy. Bila mana seorang ahli yang layak untuk mengundi untuk satu ketetapan telah melantik lebih daripada seorang wakil. Apa yang berlaku? A, the proxy shall be entitled to one vote. Wakil-wakil itu hanya layak untuk mendapat satu undi sahaja. So bayangkan A, dia lantik 3 orang wakil. B, C, D. Maka B, C dan D dikira sebagai satu undi. Right, itu yang dinyatakan bawah section 294(2). Apa lagi? The appointment shall not be valid. Satu pelantikan untuk mengundi oleh wakil tidak akan sah unless, melainkan, he specifies the proportion of his holding to be represented by each proxy. Melainkan dia menyatakan proportion, bilangan share yang dipegang oleh setiap proxy. So macam kita belajar awal-awal dulu di bawah tajuk proxy, member ni A ini, member asal, dia kena bagi tahu kepada B berapa share yang dia pegang, C berapa banyak share yang C pegang, D berapa banyak share yang D pegang. Bila jadi macam tu, barulah pelantikan untuk wakil ini mengundi dianggap sah. Dan section 294(3), for a public listed company, untuk syarikat awam yang disenaraikan, yang bermaksud where the company shares are listed in the stock exchange or bursa saham. Public listed company ni adalah satu syarikat yang mana saham dia tu kita senaraikan di stock exchange ataupun bursa saham. Apa yang berlaku? The right of the proxies to vote on a show of hands will be in accordance with the listing requirements. Hak wakil-wakil untuk mengundi secara mengangkat tangan dalam satu syarikat public listed company
adalah akan menurut kepada listing requirement. Okay, kehendak yang ditetapkan oleh bursa saham. Okay. Voting by joint holders of shares. Okay. Undian secara joint holder of shares. Joint holders of shares ni maksudnya satu share itu dimiliki oleh ramai orang. Okay, contoh share ada 100 share dalam syarikat. Okay. Share ini dipegang oleh A, B, C dan D. Ada banyak penama dalam share tersebut. So apa yang berlaku? Bawah section 295-1, in a case of joint holders of shares of a company, dalam satu keadaan di mana syarikat tersebut mempunyai joint shareholders. Okay. The joint shareholders shall be considered as one shareholder. Kesemua joint shareholders ini, pemegang saham bersama ini, akan dianggap sebagai satu pemegang saham. So A, B, C dan D kita akan anggap sebagai satu shareholder. Right, yang seterusnya, elemen terakhir dalam satu mesyuarat syarikat adalah minutes of meeting ataupun minit mesyuarat. Okay, minutes of meeting. Contoh, minutes of meeting, apa maksudnya? Minutes of meeting is defined as the notes that are recorded during a meeting. Minutes of meeting is defined as the notes that are recorded during a meeting. Okay, minit mesyuarat adalah didefinisikan sebagai satu nota, okay, yang telah direkodkan semasa mesyuarat. Okay, apa lagi? They highlight the key issue that are discussed, motion proposed or vote on, and activities to be undertaken. So dalam satu minit mesyuarat ini akan ada perkara-perkara penting ataupun perkara-perkara utama yang dibincangkan dalam mesyuarat, satu usul yang dicadangkan ataupun usul yang diundi, dan juga aktiviti-aktiviti syarikat yang akan dijalankan. So dalam minit mesyuarat tu awak boleh tengoklah prosedur ataupun segala proses dan aktiviti yang berlaku semasa mesyuarat tersebut. Apa isu utama yang dibincangkan, apa usul yang dicadangkan, apa usul yang diundi, apa aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Okay. Sections related to minutes of meeting. Section yang terlibat dengan minit mesyuarat ada 3 section yang utama. Yang pertama, section 341. Okay, 341-1 menyatakan every company shall keep records. Setiap syarikat hendaklah menyimpan rekod comprising, mengandungi A, all resolution of members passed otherwise than at the meeting of members. Kesemua ketetapan ahli yang diluluskan selain daripada dalam mesyuarat syarikat. B, minutes of all proceedings of members of meeting of members. Minutes segala proceeding untuk mesyuarat ahli. C, detail provided in the company in accordance with section 344. Okay. Segala maklumat-maklumat yang dinyatakan untuk syarikat menurut kepada section 344. So yang paling penting dekat sini section 341-1-B yang menyatakan bahawa setiap syarikat hendaklah menyimpan rekod yang mengandungi semua minit-minit mesyuarat yang berlaku dalam mesyuarat ahli. Okay. Section 342, okay. The records referred to in section 341. Semua rekod yang dinyatakan ataupun dirujuk dalam section 341 yang ini ni, okay, shall be kept for at least 7 years from the date it was conducted. Hendaklah disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya 7 tahun daripada tarikh ia dijalankan. Okay, kena simpan sekurang-kurangnya 7 tahun rekod minit mesyuarat tadi tu. And shall be kept available for inspection. Dan kena simpan. Pastikan simpanan itu ada supaya kita boleh check semasa inspection ataupun pemeriksaan. Okay, nak simpan dekat mana? Ada 2 tempat awak boleh simpan. A, at the registered office of the company. D,
alamat berdaftar syarikat tersebut. So minit mesyuarat tadi tu bila dah siap, okey, awak kena simpan yang pertama di alamat berdaftar syarikat selama 7 tahun, ataupun B, at other place which has notice been given under subsection 2. Di mana-mana tempat lain yang mana satu notis telah diberikan di bawah subsection 2. So kalau awak tak nak simpan dekat pejabat berdaftar syarikat, awak boleh simpan di tempat lain, tapi dengan syarat ada notis yang mengatakan awak telah simpan minit mesyuarat itu di tempat sekian. Okay. Section 343, the record of minutes of meeting is to be signed. Okay. Rekod minit mesyuarat itu hendaklah ditandatangan oleh siapa? By a director of the company, oleh pengarah syarikat, or by the secretary, oleh setiausaha syarikat. Is sufficient evidence that a meeting has been conducted. Adalah satu bukti yang mencukupi bahawa satu mesyuarat telah dijalankan. So, bila minit mesyuarat itu telah siap, kena ditandatangani oleh pengarah dan juga ataupun setiausaha syarikat, dan minit mesyuarat yang ditandatangani itu telah menjadi bukti yang mencukupi bahawa satu mesyuarat telah dijalankan. Okay. Minutes of meeting. Okay, after the meeting, the relevant documents must be lodged with the registrar of companies. Selepas mesyuarat, dokumen-dokumen yang relevan mestilah diserah simpan kepada registrar of companies ataupun pendaftar syarikat. Every company must keep and maintain a book for the minutes of its general meeting. It is called as a minute book. So, setiap syarikat mesti menyimpan dan menjagalah, mengekalkan satu buku untuk semua minit-minit itu, minit-minit mesyuarat yang dijalankan itu. Okay, so segala minit-minit yang telah dibuat, ditandatangan, kita masukkan dalam satu buku. Buku itu dipanggil sebagai minute book. Unless the contrary is proven, melainkan dinyatakan sebaliknya, the minutes which have been signed by the chairman of the meeting shall be the evidence that, okay, melainkan dinyatakan sebaliknya, satu minit mesyuarat yang telah ditandatangan oleh pengarah syarikat hendaklah menjadi bukti bahawa A, the meeting has duly held and convened. Satu mesyuarat telah diadakan. B, the proceeding have been duly held. Semua proceeding yang berlaku dalam mesyuarat telah dijalankan. C, all appointments at meetings are valid. Semua lantikan di mesyuarat adalah sah. Okay, dengan itu tamatlah chapter 5. Okay, untuk pengetahuan awak, sila study semula chapter ini, chapter 4 dan chapter 5 untuk persediaan test 2 pada tarikh yang akan dinyatakan di dalam kelas nanti.